wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Afala yatubuna ila Allahi, oleh itu tidakkah mereka mahu bertaubat pada Allah, wa yastaghfirunahu, dan memohon keampunannya, yakni sesudah mendengar keterangan-keterangan tentang kepercayaan mereka yang salah dan balasan seksanya. Wallahu ghafurur rahim, padahal Allah amat pengampun dan amat pengasih. Ayat sebelum ni menyatakan kufur. Laqad kafara, kufur, kafir. Siapa? Orang yang mengatakan taslis itu. Orang yang beranggapan ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Ruhul Qudus. Taslis. 3. Kafara, kufur. Mengapa? Sebab Tuhan itu satu saja. Tolak habis mana-mana kepercayaan yang menganggap Tuhan itu tidak satu. Tidak satu sama ada dalam bentuk apa pun, tidak satu itu. Dalam bentuk taslis seperti Yahudi, seperti Nasara, ataupun dalam bentuk wahdatul wujud. Sama juga. Sebabnya kita sebut sebahagiannya semalam, sebabnya wahdatul wujud ini bukannya daripada Islam. Datangnya daripada Hindu mungkin. Daripada Hindu, ataupun bukannya datang daripada Islam. Nabi tidak mengajar ni benda-benda ni. Tidak mengajar. Jadi oleh kerana itu tasawuf itu sendiri kita mahu tasawuf Quran dan hadis sahaja. Tasawuf Al-Quran, akhlak Al-Quran itu tasawuf, akhlak Nabi itu tasawuf. Hal yang dibawa daripada luar, yang mari-mari banyak-banyak falsafah ni, yang ni hendaklah dibersihkan. Dia boleh mengancam akidah. Dia boleh mengancam akidah. Walaupun ada dalam kitab pun tak kira. Kita naknya ada dalam Quran, ada dalam hadis. Dalam kitab ni sebabnya Islam masuk ke tempat kita ni, saya sebut semalamnya, kita kena di sini duduknya. Islam masuk ke tempat kita ni pada zaman kejatuhan Islam, bukan zaman keemasannya, tidak. Zaman kejatuhan. Bila zaman kejatuhan ini, pakar-pakar ahli-ahli pelarian politik pun datang ke sini. Orangnya ahli-ahli tasawuf yang ditekan dalam negeri dia pun datang ke sini. Orang yang menyebar ajaran tempat dia tak berapa betul, dia halau, dia datang ke sini. Jadi di sini tempat perlindungan pada zaman asalnya. Orang kita baik sebenarnya. Orang kita baik, dia nampak ni orang ini tidak mengancamkan dia, datangnya pakaiannya elok, semayangnya apanya, alhamdulillah diterima. Dan Islam dibawa oleh mereka, kita terhutang budi kepada mereka sebenarnya. Kita tidak ingin menyerang, tapi kita ambil mana yang baik dan kita tak ambil mana yang tak baik. Dia perlu ditapiskan. Kita yakin, kita percaya hanya Nabi saja yang maksum, lain-lain tidak maksum. Hatta kitab, pengarang kitab sendiri pun, kitab orang sebutnya paling bani, kita ya paling bani, tapi paling bani mana-mana yang sahih ya terimalah, mana-mana yang boleh meragukan itu rujukkan kita Quran dan hadis. Wahdatul wujud tu satu. Dia dah saya sebutnya semalam. Kita pergilah sikit lagi. Banyak lagi konsepnya. Bila tolak daripada wahdatul wujud, dia membezakan di antara orang bawah dengan orang atas. Orang bawah dia kena semayang, dia kena puasa macam biasa ni. Macam biasa. Orang atas seolah-olahnya dia duduk dekat, dia sama dengan pencipta, penggubah undang-undang. Penggubah undang-undang, dia tak kena undang-undang kat dia. Dia buat undang-undang untuk orang lain. Dia, Tuhan dia tidak meliputi undang-undang. Dia tak kena undang-undang kat atas dia. Jadi bila dah masuk dalam wahdatul wujud, dia terlepas daripada undang-undang yang dia buat. Sebab dia Tuhan juga. Tak murtadlah situ. Tak boleh. Orang lain dia rendah, dia kena naik dulu sampai. Tapi nak naik tu pula pun dalam dia punya sistem ni, nak naik mesti dapat pengiktirafan syekh tarekat dulu. Syekh tarekat berpuas hati.
berpuas hati, hantar baru sampai. Baru duduk di muka pintu baru, tak sampai lagi, dekat-dekat nak sampai dah. Tapi bodek bukan main nak boleh sampai ke sini. Habis duit juga. Maknanya kasut tok guru, tokak tok guru, tokak tok syekh tarekat. Bersalam ni kena duduk betul-betul depan tok guru. Jangan bantah. Jangan bantah. Jangan bantah apa-apa pun yang anda lihat, kita lihat ni tok guru ni tak betul ni macam ni. Tak boleh kata tak betul. Dia betul pada makam dia. Pada makam dia duduk tu betul. Anda kena kata macam tu. Dan maknanya tak betul menurut tengok. Tapi dia makam dia terlalu tinggi. Terlalu tinggi dia betul. Betul. Jadi hak betul ni payah dah lah. Hak ni merati dalam kelambu pula. Bertahlil dalam kelambu. Pukul 3 pagi. Bawa mari segala anak bininya berapanya duduk bertahlil dalam tu. Di sini pula dia lahirnya ni. Wahdatul wujud juga. Janganlah kita rasanya curiga apa nama ni, rasa pelik sangat. Memang begitu. Kemudiannya pula dia pergi pula, namanya pula al-fana. Al-fana ini konsep dia musnahkan diri dalam wahdatul wujud. Musnahkan diri. Fana ni maknanya bila orang fana dia latah, dia macam-macam latah. Kena ingat betul mana dia latah. Dia kata macam mana? Dia katanya misalnya, ma fil jubbati illallah. Dalam jubah ni Tuhan. Tak ada dalam jubah ni sesuatu melainkan Tuhan. Maknanya duduk dalam jubah ni dia sendiri dalam jubah dia. Tuhan duduk dalam jubah. Dia untuk guru kita fana. Fana ada tulisan kita. Fana ni maknanya dia musnahkan diri dia dalam lautan wahdah. Wahdah tu wahdatul wujud lah, wahdatul zat. Dia musnah dalam tu, dia fana. Jadi fana rupanya satu. Jadi orang fana ini dia tidak menjadi, bukan semua orang boleh fana. Syekh tarekat yang makamnya terlalu tinggi boleh. Antara rendah-rendah ni semayang lah dulu, semayang puasa sunat banyak-banyak. Rendah tinggi boleh. Dia ada lagi pulanya syatahat. Syatahat ini latah. Dia latah ni latah perkara murtad belakang dah. Murtad. Perkara ialah orang melatah dia boleh keluar. Ya'buduni wa a'buduhu, ya'buduni wa a'buduhu. Tuhan tu dia ibadat, dia sembah aku sembah dia, dia sembah aku sembah dia. Ni syekh kita melatah. Melatah namanya syatahat. Jadi itu sebahagian daripadanya, dah banyak lagi lah. Ibn Arabi seorang tokoh yang dihormati, hidup dalam abad ke-13 di Andalus, di Spanyol. Dia kitab-kitabnya terlalu banyak. Dan orang sangat suka sebabnya dia punya tasawuf, dia tu ilmu ini dia cukup mendalam adanya. Dan ada lagi lah orangnya seperti Al-Hallaj, satu tarekat, Abu Mansur Al-Hallaj, lagi namanya Ibn Sab'in. Ini tokoh-tokoh tasawuf falsafi yang cukup mendalam, dan bahasanya bahasa yang tidak boleh kita baca kecuali dengan satu sikap bahawa kita sudah ada prinsip di sini dan kita ingin mengetahui bagaimana dia punya pemikiran dalam tasawuf dia. Pemikirannya wali mestinya wali lebih tinggi daripada Nabi. Dia nak pergi dah tu. Ada tempat dia nak pergi tu. Wali lebih tinggi daripada Nabi. Nabi tugasnya mempunyai ummah. Wali tidak punyai ummah. Jadi bila tidak punya ummah, hubungan dengan Allah lebih tinggi. Ibn Arabi kata, khudna bahran waqafal anbiya'u bisahilih. Kami wali-wali, kami pergi ke dalam laut, kami merenang dalam laut, kami berjalan dalam laut. Nabi-nabi duduk tepi pantai. Kami dalam laut sana. Laut maknanya apa? Nabi tak sampai ke dalam laut, dia duduk main ikut gigi air je. Kami yang pergi ke sana. Apa? Bagi pengikut dia kata tak boleh faham dengan cara mentah begitu. Dia kena faham cara lain. Cara orang wali juga baru boleh faham. Wahdatul wujud cara wali juga boleh faham. Kalau begitu tutup kitab lah. Kalau macam tu kita tak boleh. Orang nak mengaji pun kena orang tu juga. Orang tu juga orang yang boleh faham. Cakap lain, faham lain. Orang ni. Tapi kalau kita nak main cara harfiah ni, saya harfiah saja. Kalau yang hak balik-balik, hak bercakap sini-sini apa tu, ni tak erti. Tapi saya tak faham apabila dia katakan begitu. Kami para wali
berada di tepi pantai, para nabi kami berada di dalam lautan dalam, para nabi berada di tepi pantai. Ini tak faham. Saya fahamnya nabi lebih rendah daripada para wali. Jadi ini pun bertolak daripada konsep yang ada sedikit sebanyak persamaan dengan Tuhan itu tidak satu. Maksudnya begitu. Baiklah, pergilah pulaknya kepada ayat berikutnya. Afala yatubuna ilallah, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Tapi sebelum daripada ni, pasal kita tidak perlu kita cakap banyak lagi tentang tasawuf ni. Semua tasawuf tarekat mempunyai satu saja. Sebutlah tarekat banyak-banyak pun. Di Mesir dia ada 66 tarekat. 66. Dan 66 ni saya pergi tahun 96. Tahun 96 pergi Mesir. Pergi saya nak masuk dalam tarekat tu sendiri. Pasal pergi atas nama Jakim, kita nak selidik macam mana. Nak selidik. Jadi kita ada pura-pura sikit lah. Tengok pura-pura apa ayah nak masuk. Masuk pergi menari. Ada gambar saya menari dengan puak-puak sufi. Menari, punya menari. Habis dia pun seronok lah dia punya tarekat dia nya. Saya bawa balik. Maknanya menari macam tu manalah boleh. Tak ada lah macam tu. Tapi kebanyakannya bila pergi ke masjid, ada Masjid Ahmad Badawi, Masjid Tonta, masjid-masjid ni dipegang oleh puak-puak sufi. Puak sufi. Di Mesir dia ada satu nama lembaga tarekat duduk di bawah Azhar. Mana Azhar yang memantau. Tapi Azhar memantau ni sebagai pengurusi saja, sebagai pengarah, tapi dia tak boleh nak menguasai ini. Tak boleh. Keadaan politik kadang-kadang membenarkan sebab bila diserahkan kepada orang ni, dia bina, dia sebarkan tarekat dia kukuh dalam tarekat, dia tak ganggu politik. Ada baik juga dia duk main tarekat dia aja. Dia tak cakap pasal hal politik. Politik ni kata mereka, aqamallahu al-ibadah ala ahsani. Tuhan telah menentukan hamba dia menurut yang sebaik-baik baginya. Maknanya jangan ganggu. Tuhan nak jadi macam mana negeri ni, jadikanlah. Memang Tuhan dia tidak khianat. Dia buat ajalah apa-apa saja. Israel nak masuk ke, itu sebaik-baik baginya. Jadi mereka tidak guna, tak ganggu. Jadi bila tak ganggu ni, na'am lah. Na'am. Hak ganggunya puak-puak ikhwan ni. Hak soal ni beratus-ratus masuk penjara yang akhir-akhir ni. Hak ni yang ganggu. Jadi keadaan politik pun membenarkan mereka hidup dalam keadaan aman dan damai. Tapi di dalamnya kita nampak semayang lah. Ada masjid tu pun kita kena beri semayang. Tapi orang tarekat ni orang yang khusus saja padanya. Tak boleh dimasuki orang sebarang. Sebab bila orang sebarang masuk, penasihat bagi tarekat-tarekat ni dia tak faham. Bila tak faham ni dia merosakkan katanya begitu. Kemudian pergi kepada ayat berikut, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna, tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah. Orang Nasara apabila mereka menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, takdirnya azab datang daripada Tuhan Bapa neraka. Mereka akan meminta bantuan daripada Tuhan Anak. Minta bantuan daripada Tuhan Anak, takkan Tuhan Anak tak boleh lindungi daripada azab Tuhan Bapa? Ayat menyatakan, jauhnya kamu pergi, mengapa kamu tidak pergi jalan singkat? Kamu bila datang azab daripada Tuhan, kamu akan minta bantuan daripada Tuhan Anak untuk lindungi Tuhan Bapa, azab daripada Tuhan Bapa. Mengapa tidak bertaubat terus? Bertaubat teguh, kamu berlindung daripada azab dengan Tuhan Bapa sendiri. Tuhan Bapa seolah-olahnya begitu, lebih baik daripada kamu. Adakah Tuhan Anak yang ada sebenarnya dia jauh jalan kamu untuk melindungi daripada azab. Kamu bertaubat lebih baik, kamu beristighfar lebih baik. Satu. Yang kedua ayat mal masihu ibnu maryam illa rasul dengan seterusnya. Jalan yang kedua, akidah itu boleh dipatahkan menerusi Masih yang kamu, Tuhan Anak yang kamu sembahkan itu terlalu lemah padanya. Dia makan, dia ada makanan. Bila dia tak makan, dia mati. Bila dia mati maknanya dia lemah. Dia makan, dia pengguna. Tuhan Bapa, Tuhan yang menciptakan makanan. Tuhan Anak hanya makan saja. Jadi layakkah kita sembah dia? Dia jenis makan. Kalau tak makan dia lapar. Kalau dia lapar, lama-lama dia mati. Patutkah kamu sembah dia? Tak patut sama sekali disembah.
Dua jalan ini Tuhan tolak, Al-Quran menolak akidah orang Nasara. Pertama sekali ditolaknya, Tuhan anak tidak dapat memberi apa-apa kepada kamu, oleh itu mohonlah sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebut Tuhan bapa lah, itu istilah mereka. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna, oleh itu tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan mahu memohon keampunannya? Mengapa tak mahu? Afala ni terjemahan dianya, tidakkah patut begitu. Mengapa tidak? Afala yatubuna ila Allah, mengapa tidak kamu bertaubat kepada Allah? Kalau kamu takut kepada azab, bukan jalannya kamu mencari beberapa Tuhan. Tidak. Tegakkan akidah kepada satu Tuhan, segala salah silap mohonlah kepada Allah supaya diberi pengampunan kepada kamu. Selesai masalah. Wa yastaghfirunahu, dan kamu memohon keampunan daripada Allah. Mengapa tidak begitu? Istighfar banyak-banyak. Wallahu ghafurur rahim. Allah, padahal Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun ini maknanya, kita sebutnya dahulu, Maha Pengampun, tak ada dosa lagi pun dia Maha Pengampun dah. Manusia, Adam tak ada lagi, Adam tak dikeluarkan lagi daripada syurga. Dia dah Maha Pengampun. Jadi kalau Tuhan Maha Pengampun, dosa bila-bila masa saja minta daripadanya pasti diampuninya. Sebab sifat dia Maha Pengampun. Ghafurun Rahim. Rahim dan Maha Pengasih. Dua-dua perkara ini, Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih. Maha Pengasih, pengasih kasihnya, sayangnya, kasihannya kepada orang yang cari jalan tapi tak bertemu. Cari jalan, mereka mahu pergi jalan yang benar tapi tak bertemu. Mereka bertemu taslis, mereka mempertahankan juga. Tujuan mereka untuk menyelamatkan diri daripada azab Allah. Kalau begitu kasihan, jalan yang lalu itu jalan yang buntu. Rahim, ayat ini ditutup dengan perkataan ini, amat bersesuaian dengan keadaan. Yang kedua, Ghafur. Ghafur, kesalahan itu besar. Kesalahan murtad, syirik sangat besar. Oleh itu Allah Maha Pengampun, mintalah pengampunan daripadanya, masalah semuanya boleh diselesaikan. Begitulah ayat ni, ayat salah satu daripada dua jalan Tuhan patahkan akidah kaum Nasara, dan yang kedua pula dalam ayat 75 nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.